Bahasa Arab ni, dia untuk SPM, dia terbahagi kepada dua. Satu, dia melibatkan separuh, melibatkan makna. Separuh lagi adalah nahu dan saraf. Ini sebagaimana saya dah tunjukkan dalam bengkel baru ni. So, siapa yang tak join bengkel? Saya nak tahu dulu, berapa ramai orang yang tak join bengkel 5 jam sebelum ni? Yang tak join je. Yang join, saya rasa ramai dah join. Mungkin ada seorang dua yang tak join. Tak join bengkel. Tak join bengkel, ya Muhammad Amir tak join bengkel. Tak join bengkel bukan satu masalah. Cuma saya nak tahu. Sebab, bila awak tak join bengkel tu, saya akan tahu bahawasanya pelajar akan bermasalah dari beberapa perkara. Maka saya akan cuba mengatasinya, tetapi tak bolehlah nak atasi 100%. Untuk hari ini, saya cuba mengatasinya. Sebabnya, yang mana tak join bengkel, awak kena tengok balik video. Awak kena masuk dalam channel YouTube Ustaz Selamba, video Ustaz Selamba, YouTube. Awak type Ustaz Selamba situ, awak kena join, awak kena tengok balik kat situ. Nanti saya tunjuk sikit. Ramai ke yang tak join selain pada Amir? Ada tak? Cuba bagi tahu sikit. Ramai ke yang tak join bengkel baru ni? Bengkel 5 jam maksud saya, 28 hari bulan 1. Bengkel tersebut. So, saya kena tunjuk kat situ. Kalau yang mana tak join lah. Okey, ni sekejap. Saya buka. Saya nak buka ni. Saya tak join lah. Mai Sarah tak join. Okey, ramai. So, saya kena tunjuk sikit. Saya tunjuk sikit kat mana awak nak cari bengkel apa ni? Nak tengok bengkel tu. Awak kena tengok bengkel tu di sini. Di YouTube. Okey. YouTube channel awak type je Ustaz Selamba. Ustaz Selamba. BE ya. Ini tempat lain. Okey. Pergi kepada okey. Dah, ini kita lain. Tak apalah, tak sini. So, kita pergi ke Ustaz Selamba. Type Ustaz Selamba. Ustaz Selamba. Okey. Di sini ada banyak video. Ada beratus-ratus video. Awak type Ustaz Selamba bengkel. SPM. Video mana satu yang awak kena tengok? Video ni. Untuk SPM. Sebab saya banyak buat untuk universiti pun ada. Ni. Yang ni awak kena tengok. Bengkel SPM ni siri 1021. 5 jam. 5 jam. Maksudnya awak kena ada dalam 5 hari jugalah. Sejam sehari ke. Tengok. Tengok ni pula kena bersyarat. Bersyarat dia kena tengok buku. Bukan tengok je. Tak ada. Bukan tengok saja. Sebab awak tengok ni 5 jam. Dia punya bengkel ni. Jadi kalau saya tekan sikit bagi tengok sikit. Okey So line dah jadi slow sekarang. Tak apa. Okey, tunggu sekejap. Line dia jadi pening kejap. Okey. Di samping itu saya baru ni dah berkenalan dengan ramai semua pelajar, kecuali ada pelajar-pelajar baru, dan saya nampak ramai juga pelajar baru kali ini. Maka pelajar-pelajar baru Anak Itip jalan seorang, subscribe lah sekarang. Okey, sebelum ni ada dia punya ni. Ni boleh baca. Okey. Kita tengok. Okey. So ni 5 jam. 5 jam awak kena ada masa banyak. So awak tengok sikit tu sebelum dia. Awak tengok semua tapi awak tengok sikit-sikit. Dalam bengkel ni. Okey. So itu saja. Saya tak nak panjang bab ni. Saya hanya nak tunjuk sebab saya yakin ramai yang tak tengok ni. Dah kenapa pula tiba-tiba hari ni dia punya line ni kurang sikit. Biasa okey je. Okey. So, sekarang ini
sebelum kita mula, saya sebenarnya hari ni nak mulakan dengan buku. Ini buku yang saya maksudkan tadi. Awak kena ada buku ni. Siapa yang tak ada buku ni, cuba angkat tangan. Ni ramai yang tak join ya. Saya tak join tapi dah tengok ulangan baru. Nakib Nazif dia tak join tapi dah tengok dah separuh daripada 5 jam. Maksudnya Nakib Nazif dah tengok. Nakib Nazif ni dah tengok baru 2 jam setengah lah. On the way Ustaz, order Jumaat lepas Amir on the way. Okey, bagus. On the way. Awak kena tengok bersama buku ya. Lain lagi ada tak? Ifat tak join. Okey, Maisarah tak join. Okey, tak apa. So itu saja untuk saya nak maklumkan tadi tu berkait dengan mukaddimah kita. Okey, hari ini saya rasa kita dah sharing baru ni. Perasaan anda belajar bahasa Arab kan? Apa perasaan anda belajar bahasa Arab? Senang ke, susah ke? Itu kita dah cerita minggu lepas. Kan? Saya rasa saya tak nak tanya lagi lah minggu ni. Jadi sekarang, yang pentingnya, saya nak tunjuk ke awak, mana yang buku tu? Saya nak tunjuk ke awak, kita nak terus belajar. Okey, KSSM dan awak ni adalah orang batch pertama KSSM kan? Yang mana KSSM lah. Boleh saya tahu dulu, ada tak berapa ramai KSSM dan berapa ramai LAM? Lagi sekali saya nak tanya. Saya nak stabilkan situasi kita. Berapa ramai KSSM dan berapa ramai LAM? Sarah Safiah KSSM, lagi Muhammad Amir KSSM, KSSM. Oh, KSSM. Ada berapa ramai yang LAM. Okey, dan sebenarnya awak ni satu generasi batch yang special sebab awak memang masa form 4 awak tak sempat belajar, betul tak? Form 4 ni saya rasa memang awak agak ada yang kat sini form 4? Siapa yang form 4 sini? Ada tak form 4? Yang lain form 5 kot. Cuba bagi tahu siapa yang form 4? Anissa Saila lagi. Siapa yang form 4 lagi? Ada tak sini? Sebab saya nak tentukan speed saya. Macam mana saya nak menentukan saya punya cara pengajaran tu bergantung kepada background. Mana yang awak punya latar belakang. Seorang je form 4, Anissa. Orang lain semua form 5. Okey, tak apa, tak ada masalah. Oh, Amir Azizi, Amirah juga. Amir Azizi, okey. Amir dari sekolah mana? Amirah dari sekolah mana? Amirah Hana. Amirah. Dari sekolah mana? Kat mana? Sebenarnya saya rasa awak ni ramai juga KAA dan ramai juga SMKA. Okey. Tu ramai, okey. Betul tak? KAA dan SMKA. Betul tak? Ramai tak yang kat sini? Okey. Dan awak ni generasi yang special kerana COVID lah. Jadi form 4 saya rasa awak belajar tak sempurna di form 4. Bagi form 5 lah. Bagi form 5 ni di form 4 belajar tak komplit, tak sempurna. Betul ke saya kata macam tu? Betul ke andaian saya tu? Awak belajar masa form 4 itu tak sempurna. Betul ke andaian saya? Jawab. Kan? Tak sempurna tu bukan salah awak sebenarnya. Keadaan tu menjadikan kita faham lah. Kita faham sebab situasi yang apa orang kata? Sekolah pun kebingungan, pihak kerajaan pun kebingungan, seluruh negara kebingungan, bahkan seluruh dunia. Bukan setakat Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia kebingungan dengan satu virus yang tak pernah diduga, tak pernah disangka, tak pernah diramal. Saya sendiri pun sejujurnya saya hanya meramalkan dia, bukan meramalkan, mengandaikan dia hanyalah 2-3 bulan. Tetapi rupanya dia boleh mencecah 2-3 tahun. Sekarang kita dah genap setahun. Tak tahu lagi 2 tahun ke 3 tahun. Jadi yang form 4 ni, mungkin awak akan duduk dalam situasi COVID sampai ke SPM. Mungkinlah, na'udzubillah, kita tak nak. Yang form 5 ni, lagi besar kemungkinan dia untuk sampai ke hujung tahun, sampai ke SPM. So, nak tak nak situasi sekarang. Kita suka ke, kita tak suka ke, mana kita kena hadap. Jangan fikir negatif. Oh, sudahlah, aku fail lah, generasi aku ni gini-gini fail lah, aku sudahlah.
apa ni, tak boleh sekolah, tak boleh masuk sekolah, tak boleh masuk universiti lah. Jangan fikir negatif. Fikir positif. Banyak perkara positif di sebalik COVID ni kan. Jadi tapi saya tak nak ceramah agama lah hari ni. Saya nak belajar bahasa Arab. Tapi saya nak cerita kat awak, betulkan mind setting. Jangan sering mengeluh, jangan sering menyalahkan orang lain. Oh itu tak kena, orang ni tak kena, orang tu tak kena, orang ni tak kena, salah orang tu, salah orang tu, salah orang tu. Salah saya apa? Tiada. Tak boleh macam tu. Hidup kita ni tak boleh macam tu. Kita tak akan bahagia selagi mana kita duduk salahkan orang. Sekarang ni kena betulkan mind setting, bertindak, dan kita mulakan dengan hidup yang baru. Dengan cara yang baru, normal yang baru. Itu yang kita belajar dengan cara ni. Tapi maknanya kesimpulannya, antara kebaikan COVID ni, bolehlah awak berkenalan dengan Ustaz Selamba. Dan saya juga boleh berkenalan dengan anda semua. Saya rasa kalau tidak kerana COVID, saya tak kenal awak ni. Saya tak kenal Ifah. Saya tak kenal Amir. Saya tak kenal Maisarah. Saya tak kenal Ifah Syami. Saya tak kenal Hanis, Zuyin, Putri, Aina. Saya tak kenal semua ni. Sebab saya dulu tak pernah pun buat kelas online ni. Dan saya memang menyampah. Boring dengan kelas online. Saya pernah buat daripada bulan 5 tahun lepas. Saya memang tak suka betul kelas online ni. Tetapi kerana COVID ni berpanjangan, akhirnya sekarang kalau awak tanya saya kan, Ustaz suka ajar online ke ajar fizikal? Kalau awak tanya saya sekarang, saya dah berubah dah. Saya kata saya suka ajar online lebih daripada ajar fizikal. Kenapa? Kerana online ni saya boleh jumpa dengan pelajar-pelajar daripada seluruh negara. Sabah ada, Sarawak ada, Perak ada, Kedah ada. Bahkan dengan online ni saya jumpa pelajar daripada London, daripada Mesir, daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada Singapura. Tak pernah saya bayang benda macam tu. So kalau kita fikir positif, kita akan dapat positif. Tapi kalau kita fikir negatif, kita akan dapat negatif. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, mari kita sambung subjek kita. Okey, itu motivasi. Okey, mari kita sambung subjek kita. Mana pergi dah buku saya tadi ni? Saya dah buka cantik, dah hilang pula buku tu. Okey, kejap Okey, manakah buku saya? Yang mana pergi buku ni? Download ni. Okey, buku ni siapa yang dah ada? Siapa yang dah ada, siapa yang belum ada ni? Buku cerita Nahum. Cuba bagi tahu siapa yang belum ada lah. Siapa yang belum ada buku ni, cakap sikit sebab saya nak mengajar ni, saya kena berdasarkan benda ni juga. Tak latih. Saya ada, saya belum. Amir belum. Okey. Nurin Kamilia belum. Saya belum ada. Oh, ramai juga yang tak ada ni. Okey. Yang tak ada, awak nanti nak beli buku ni, awak mesej nombor ni Ni. Itu nombor ni. Nombor saya tulis kat chatting. Nombor yang tak adalah on the way. Okey, yang on the way tak apa. Okey, tak apa. Yang tak ada buku tu tak apa. Sebab hari ni kita baru nak start betul-betul dia mukadimah ni. Hari ni tidak mukadimah lah. Hari ni mula kita punya subjek dia. Okey, dalam subjek bahasa Arab. Kita mula ni? Okey. Ready Are you ready? Tanya dulu. Are you ready? Ada yang tengah duk jemur kain ke, masak nasi ke, siang ikan ke, tumbuk sambal ada ke? Kan? Ready. Okey, bagus. Ready. Bagus, ready. Saya kan, baru ni minggu lepas saya tanya. Saya dah tanya. Susah ke bahasa Arab? Apa yang susah bahasa Arab ni? Okey, itu nombor untuk buku ya. Salihlah nombor tu. Apa yang susah bahasa Arab ni? Ramai sebutlah pasal Nahu, pasal I'rab, pasal Sorof, pasal Balaghah, pasal itu, pasal ini, macam-macam lah. Yang komen-komen daripada semua pelajar kan. Jadi, saya fahamlah keadaan tu. Saya rasa pelajar-pelajar baru masuk ni pun sama kan? Sama kes. Betul tak? Sama kes. Sama kes. Susah bahasa Arab ni. Tapi sebenarnya, pelajar-pelajar yang belajarlah dengan saya setakat ni, alhamdulillah. Mana satu masa dia dah nampak jalan. Dan biasalah ramai yang paling kurang lah, minimal pelajar-pelajar ni yang saya tahulah dengan saya ni, minimal dia dapat B+. Paling common B pernah lah, B. Itu ponting kelas tu. B tu kerana ponting kelas banyak kali, tak masuk kelas. Kalau jenis yang tak pandai, fail sekalipun, masa form 4 fail, masa PT3 dia fail bahasa Arab,
kan? Dia dapat A. Pernah dapat A+. Pernah dapat A+. Pelajar saya dah saya cakap ni. Okey. So, yang penting, jangan ponteng kelas lah. Itulah syarat dia. Nak A kena bertindak mengikut arahan. Minggu lepas dah cakap tu. Jadi, jangan ponteng kelas. Jangan ponteng kelas. Biasalah kita belajar ni ada cabaran. Ada time rajin, ada time malas. Okey. So, sekarang ni, kita nak mulakan dengan from zero to hero. Awak jangan bimbang. Saya akan ajar awak from zero. Cakap, Ustaz saya ketinggalan banyak lah Ustaz. Walaupun saya form 5, banyak benda saya tak tahu. Yang form 4 pula Ustaz saya tak belajar lagi. Macam mana saya nak compete dengan belajar form 5? Saya baru form 4. Saya faham benda tu. Awak jangan rasa gundah gulana. Benda tu kita dah masak dah. Sebab saya buat kelas ni, gabung form 4 dengan form 5 ni sejak 15 tahun yang lepas. Bukan ini kali pertama. Awak jangan bimbang hal tu. Biasanya pelajar form 4 akan runsing lah. Dia runsing sebab dia takut dia tak ingat. Okey. Okey, Siti Nurain Azhari kan. Saya nak unlock meeting sikit. Takut nanti ada yang menunggu. Di mana unlock meeting? Okey, unlock meeting. Bagi semua orang masuk senang. Bukan semua orang masuk. Okey, ini saya nak tunjuk ni. Ini buku terbaru saya. Okey. Dan buku ni kita akan buat latihan guna buku ni. Awak dah ada ni kan? Awak dah ada apa? Awak dah ada. Tak, saya nak susun. Okey. Awak dah ada buku cerita nahu dan ada yang tak ada lagi. Yang tak ada lagi tu tolong mention nombor tadilah. Buku ni adalah buku kedua saya. Dia adalah buku latihan pengukuhan untuk buku cerita nahu tadi. Dan kita akan buat ni. Sepanjang 5 bulan kita belajar ni, ataupun 2 bulan, 3 bulan, biasa 5 bulan atau 4 bulan lah. Baru habislah kita punya cerita ni. Awak habis je buku ni, buku cerita nahu, dan buat latihan ni, insya-Allah minima awak B+. Saya nak cakap macam tu je. Habiskan buku ni, baca buku cerita nahu dan buku ni sama je sebenarnya. Awak habiskan dua-dua ni, dia sekali jalan. Habis je buku ni, minima B+. Itu syarat dia. Ini berdasarkan 16 tahun saya mengajar. Buku ni sebenarnya dah lama saya buat. Tapi ini baru siap dan baru nak cetak. Okey, jadi hari ni kita nak belajar macam ni. Okey, ni buku dia. Lupa. Tunjuk sikit dia punya apa isi kandung dia. Latihan lengkap buku cerita nahu, latihan pengukuhan. Menekankan penguasaan asas nahu, asas nombor 1 sekali. Lengkap semua topik utama nahu, latihan selamba dan santai, sesuai dengan silibus KSSM, KBSN dan KSSM, dan juga LAM. Sebenarnya ini belum cetak, tapi ini versi draft, first draft. Lepas tu ada second draft, third draft dan latest draft. Ini draft yang awal-awal. So tak tukar lagi. Tips elakkan careless dalam SPM. nama tip tu kita namakan SEP, SEP. Semak 4 penjuru. Kita ada dalam buku ni. Skema jawapan lengkap disediakan, cetakan berwarna penuh. Okey, so apakah? Mari kita lihat dulu dia punya layout dia dulu. Buku ni macam mana. Okey. Okey, itulah muka depannya. Tak latih, tak kukuh. Tak ada tajuk lain, tapi cita-cita juga, tapi tak latih, tak kukuh. Something went wrong. Please try again. Gapo dia. Okey, seterusnya. Kita tengok dulu. Awak ni nak cerita kat awak kan, awak generasi yang beruntung. Sebab apa? Generasi sebelum ni, saya mengajar tak ada buku ni. Dan dulu lagi, yang generasi dulu, buku cerita nahu tu pun tak ada lagi, tak cetak lagi. Awak ni batch pertama saya ajar guna buku yang tak siap lagi. Buku yang tak siap lagi. Tak siap cetak lagi sebenarnya buku ni. Kita baru dapat nombor ISBN baru ni. So dalam minggu depan lah. Tengoklah minggu depan kita start cetak. Awak ni belajar benda yang tak cetak lagi. Fresh dari ladang. Rasa bangga tak? Rasa bangga tak dapat belajar buku yang belum dicetak, yang sedang nak cetak? Batch pertama, awak fresh. Batch pertama. Bangga tak bangga? Bangga ke tak bangga? Okey. Bangga ke tak bangga?
Chatting sikit. Umi kata bangga. Amir kata bangga. Chat, luahkan perasaan anda. Gembira. Ika kata gembira. Ya. Luahkan perasaan anda. Gembira ke tak gembira. Okey. Tengok. Awak tengok tulisan draft. Tulisan tu draft lagi. Okey, nampak tu. Designer dia buat macam ni supaya kita tak dia benda ni copyright. Selagi mana tak bayar kat dia, tak buang perkataan draft. Ini kita ada watak-watak dalam buku ni, iaitu Ustaz Selamba. Kita kekalkan Ustaz Selamba mestilah. Sofia, nama dengan buku cerita Nahu. Tambah lagi ada Dina Sor, nama dia Dina. Dan ada Uncle Mutu dan juga ada Cikgu Murni. Tengok tak cerita Piramli? Yang Haji Bakhil dengan Cikgu Murni. Tengok tak cerita Haji Bakhil tu? Cerita apa benda? Nasib labu-labi ke benda? Nasib si labu-labi ke? Yang ada Haji Bakhil. Oh yeah, sekarang boleh Ya. Ada mana tadi Lupa. Sebab buku ni first time saya guna ni. Saya pun tak ingat sangat dia punya flow dia. Walaupun buku ni saya yang tulis, tapi saya sendiri pun tak ingat flow dia. Okey. Di skrin awak nampak elok kan? Tak ada masalah kan? Okey. Nanti saya adjust. Nampak Ustaz Awak boleh besarkan di telefon, boleh besarkan. Okey, cantik. Okey, skrin awak nampak elok, skrin saya nampak tak elok sebenarnya. Saya nak kecilkan benda ni macam mana? Benda ni sekejap. Nak kecilkan si chatting. Sebab dia kacau saya punya pandangan. Saya nak besarkan supaya awak nampak jelas. Tapi kalau awak dah elokkan, saya kecilkan semula. Saya kecilkan sikit. Okey. So chatting. Okay, now anda dah boleh baca buku tu. Ramai-ramai baca, kita baca sama-sama. Anda dah baca buku cerita Nahu tapi masih belum yakin kan? Konsep dia saya tetap konsep Selamba. Saya tahu. Tapi tak apa. Saya tak best lah saya baca. Saya rasa kena awak baca lah best. Saya nak Amir baca dulu lah, Amir. Buka mic, Amir. Amir buka mic. Amir baca. Baca, Amir. Amir mana? La ilaha illallah. Berapa orang Amir ada ni? Amir, Muhammad Amir. Muhammad Amir baca, Muhammad Amir. Ada banyak Amir ke ni? Okey, baca. Awak kena baca macam ni Awak kena baca dengan intonasi. Sekejap Ustaz pasal mic pula. Baca dengan intonasi. Sama juga dengan buku cerita Nahu. Buku cerita Nahu yang tadi tu, kita baca ikut intonasi. Saya nak baca ikut intonasi. Kenapa? Kerana saya buat buku cerita Nahu dan buku Tak Latih Tak Kukuh ni, TLTK ni saya buat dan juga buku cerita Nahu berdasarkan emosi. Saya buat berdasarkan emosi, bukan emosi saya, emosi pelajar. Emosi pelajar sepanjang kelas saya. Okey. Lagi Amir, silakan. Baca Amir. Anda dah baca buku cerita Nahu tapi masih belum yakin kan? Betul tak? Saya tahu, tapi tak apa. Tak faham dan yakin itu adalah normal bagi seorang pelajar seperti anda. Lagi? Untuk lebih faham dan yakin, jom kita test. Are you ready? Ready. Okey, bagus. Macam ni dia baca. Cuma Amir baca laju sangat Amir. Mentang-mentang dia dah 3 tempat. Tahulah. Tapi baca awak tu dah beremosi dah ada. Nada dah ada. Lagi sekali Amir, slow sikit. Anda dah baca buku cerita Nahu tapi masih belum yakin kan? Betul tak? Saya tahu. Tapi tak apa. Tak faham dan tak yakin itu adalah normal bagi seseorang pelajar seperti anda. Untuk lebih faham dan yakin, jom kita test. Are you ready? Okey. Sambung. Cuba anda baca teks daripada kitab Tafsir Ibn Katsir di bawah sekadar mampu. So mari kita tengok Buku saya ni saya buat ikut flow. Macam mana nak cakap Ikut flow buku cerita Nahu tu. Pertama mula dengan motivasi dan sebagainya. Okey, sekarang ni saya nak awak semua besarkan skrin awak dan awak cuba baca. Saya nak awak baca ni je. Baris pertama, ni tak apalah, ni ada baris. Yang atas tu tak payah baca sebab ayat Quran awak boleh baca. Awak baca ni je, 1, 2 baris je. Saya nak awak baca sekarang. Semua orang. Amir boleh tak baca, Amir? Baca Amir sikit, nak dengar dulu. Boleh tak Amir baca? Dari mana, Ustaz? Dari lama. Besarkan sikit, Ustaz. Besar kan?
Tak nampak? Okey. Okey dah. Ni mula tu apa Lama. Lama bin. Baca je Meh. Belasah je. Oh ni tanpa tak ada baris lah. Tak apa, baca je dulu. Saya tak Bayyana suruh. ta'ala annahu la ilaha illahu wa annahul mustaqal bil khalaq syar'an yubayni annahu ar-razaq li jami' khalaqah fazakir zalik fi maqam al-matanan annahu ayahlahum ayakulu mimma fil ard fi halik kawanahu halalan minallahi thayyibah. Terima kasih Meh. Bagus. Saya suka pelajar yang berani. Okey, siapa nak cuba volunteer? Amir dari sekolah mana Meh? Sekolah Tafiz. Kalau tapi mana tu? Tafiz dekat Cerah Baru. Oh, KL lah. Okey, thank you Meh. Siapa nak cuba? Feel. Saya sebenarnya kalau kelas fizikal ni saya bagi pelajar pegang tafsir Ibn Katsir dan saya suruh dia baca. 2 baris seorang je, tak banyak pun. 2 baris seorang je. Kalau kelas fizikal lah. Tapi sebab ni bukan kelas fizikal. Jadi memang kita bagi feel baca je lah. Tak ada feel pegang. Sebenarnya nak kena feel pegang tu sekali. Okey. Siapa nak try seorang lagi? Siapa nak try seorang lagi? Boleh silakan. Open mic je. Bolehkah Putri boleh Putri? Putri bolehkah Putri? Tak apa, jangan takut sebenarnya. Sebenarnya jangan takut. Cuba. Saya nak bagi ada kesimpulan dia lepas ni. Ifa Safiyah pun boleh, Putri pun boleh. Mana-mana lah. Aini boleh, Aina, Aini, Aina, Ainun tak ada. Aini, Aina ada. Hanis Zuyin ada. Silakan. Maisarah ada. Nakib, Nazif. Nakib, nak try Nakib? Saya nak, bagus Nakib. Yes, Nakib silakan. Open mic. Go. Toba fi nafsi wal budar lil abdan. Nakib, suara kurang jelas. Kuat sikit. Ayu mustataba fi nafsi ghairu dar lil abdan wala lil aqul wa nuhahum an itba khutuwat asy-syaitan. Okey. Terima kasih Nakib. Bagus. Ini macam kita mahu. Saya soal betul tak betul tu saya nombor 2. Saya nak tanya Amir dengan Nakib lah. Apa perasaan anda bila awak baca tadi tu? Awak rasa senang ke? Awak rasa susah ke? Awak rasa macam apa, penat ke? Macam mana? Macam sesak nafas pun. Silakan. Bagi tahu perasaan. Sedang Ustaz. Amir kata yang sedang-sedang saja. Okey. Nakib Nazif, apa perasaan awak? Rasa susah sikit. Rasa susah kan? Okey. Saya nak bagi awak feel tu. Okey, kalau seorang perempuan boleh wakil? Ada ni, kita ada Camelia, kita ada Putri, mana-mana je lah. Saya tahu awak ni pelajar yang bagus-bagus, yang baik-baik. Jadi saya rasa saya tak perlu appoint sesiapa, awak boleh volunteer. Sebab awak ni pelajar cemerlang ni ramai. Pelajar-pelajar yang dah baik-baik. Kalau KA pun pelajar yang terpilih. SMKA pun pelajar yang terpilih. MRSM pun pelajar yang terpilih. Imtiaz pun pelajar terpilih. Semua terpilih. Silakan, seorang. Saya nak seorang je. Silakan. Tak ada. Ada. Tak ada. Ada yang berani? Tak ada. Okey, mari kita lihat. Sebenarnya tengok saya baca. Lamma bayyana ta'ala annahu la ilaha illahu wa annahu al-mustaqillu bil khalqi. Syara'a yubayyinu annahu ar-razzaqu li jami'i khalqihi. Fadhakara dhalika في مقام الامتنان أنه أباح لهم
an ya'kulu mimma fil ardi fi hali kaunihi halalan min Allah tayyiban ay mustataban fi nafsihi ay mustataban fi nafsihi غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم. Alright. Saya nak tanya dulu, awak dengar saya baca dengan awak baca tadi sama ke tak sama? Tak. Berapa persen sama, berapa persen tak sama? Amir dengan Nakib. 20. 20 15. Berapa? 20 15. 20 atau 15. Amir? 15. 15. Okey. 15% sama ke 15% tak sama ni? 15% sama. Okey. So, saya nak bagi kesimpulan. Bagaimana awak baca, awak rasa susah dan macam ni kan? Saya pun sebenarnya tak baca pun sebenarnya ni. Saya baca tu. Jadi, macam mana awak baca dengan susah dan tak lancar? Saya baca dengan lancar dan betul. Apa ni soalannya? Bagaimana boleh jadi gitu? Sebabnya, Sebab tak ada baris. okey betul, sebab tak ada baris. Macam mana saya baca tak ada baris boleh betul? Kerana saya guna satu ilmu. Satu ilmu, bukan ilmu sihir. Bukan ilmu hitam. Ini ilmu putih. Saya guna ilmu nahu dan saraf. Sedangkan awak tak dapat lagi menguasai nahu dan saraf, betul lah sebab awak pelajar kan. Jadi, nak baca benda ni, kitab tafsir Ibn Kathir, Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin dengan betul baris, dengan tahu makna, dengan nak tafsir dan sebagainya tu, kena ada ilmu nahu dan saraf. Itulah dia punya kesimpulannya. Jadi sekarang ni, panjanglah benda ni. Jadi awak nak tak boleh baca macam saya baca? Soalan saya. Nak. Saya tanya dulu. Awak nak tak boleh baca macam saya? Saya nak tanya semua orang, everybody. Nak ke tak? Anissa Sailah kata nak, Umin nak. Lagi? Wan Nur Fatihah nak, Muhammad Amin nak, Nazih nak, Nakib Putri Ainan nak. Okey. Jadi, sekarang ni awak tahu apa yang kita nak belajar selepas ini ni adalah berkaitan dengan perkara ni. Antara tujuan dia, memanglah untuk periksa saya faham, untuk periksa awak tu. Tapi awak nak cemerlang periksa tu, awak nak tugas apa tujuan dia? Awak nak boleh baca buku Arab juga. Baca Quran faham makna juga, betul tak? Samalah matlamat dia. Jadi awak kena faham dulu daripada awal ni. Apa matlamat? Objektif awak belajar subjek ni. Bahasa Arab ni. Nahu ni. Saraf ni. Balaghah ni. Syair Arab ni. Dan sebagainya lah. Semua elemen-elemen bahasa Arab tadi tu, awak kena tahu apa tujuan awak belajar tu. Selain daripada pertama baca kitab, yang kedua untuk perbualan pergi Mekah dan sebagainya. Jangan sempitkan kepala kita dengan periksa. Saya tak pernah ajar pelajar saya untuk sempitkan kepada exam. Jangan terlalu exam oriented. Sebab exam oriented akan membunuh semangat awak, membunuh motivasi awak. Awak akan down. So, first kali ialah ikhlaskan niat. Belajar bahasa Arab ni untuk apa? Untuk belajar agama Islam lebih mendalam. Untuk baca Quran dan boleh faham tafsir Al-Quran. Untuk bercakap Arab senang nak pergi, nak gali ilmu, nak talaki dengan guru-guru. Untuk apa? Kena niat betul. Faham? So, saya cakap hari tu kan, nak A kan hari tu kan, nak A plus kan. Tapi apa syarat saya cakap, nak A plus hari tu, cuba ulang balik lagi sekali. Pelajar-pelajar minggu lepas dan pelajar-pelajar minggu ni lah. Apa syarat nak A plus? Yes. Lagi. Taib semua orang taib. Semua orang saya nak taib. Biar benda ni lekat daripada awal kat awak. Amir kata bertindak mengikut arahan. Ika kata bertindak mengikut arahan. Nakib kata bertindak mengikut arah. Arah selatan ke timur barat Nakib? Arahan Okey, jangan skip kelas. Okey, faham. Bagus. Okey. So bertindak mengikut arahan. Ingat. So arahan pertama, betulkan niat. Belajar ni betulkan niat. Sebab saya jumpa macam-macam pelajar, kalau tak betul niat daripada awal,
Sekejap jalan dia akan lose dan dia akan habis motivasi dia, dia mula tak masuk kelas, dia mula tak masuk kelas. Sebab apa? Sebab niat dia nak biasa je. Dia rasa tak faham sikit, terus dia down. Bila kita niat kerana duniawi, maka kita tak akan bertahan lama motivasi kita. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Tapi kalau awak niat kerana ukhrawi, kerana akhirat, kerana ikhlas, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, belajar bahasa Arab ni, awak akan bertahan selama-lamanya, forever and ever. Yakinlah di situ, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Okey. So kita sambung. Boleh baca tak tu? Sambung ni, siapa nak baca ni? Ika boleh Ika. Cuba Ika pula baca. Boleh baca tak tu? Silakan. Dengan emosi dan intonasinya. Boleh baca tak tu? Boleh tu, boleh tu boleh. Tapi tu cukup lah kan. Sebab sangkut pun ada. Itu biasa. Itulah. Dia macam nak menyedarkan di mana awak sekarang. Mana level awak sekarang ialah awak belum mampu untuk baca kitab Arab yang tidak baris. Itu biasa. Level form 4, form 5 memang tak boleh baca. Sampai universiti baru boleh baca sebenarnya. Tapi tak apa. Ini jalan kita nak menuju ke sana. Sekurang-kurangnya awak nampak kita set destinasi kita ialah kita boleh baca kitab Arab, kita boleh faham Quran, kita boleh cakap Arab dengan orang Arab ataupun dengan sama-sama kawan kita. Dapat banyak manfaat. Itu destinasi. Itu tujuan. Tapi semput-semputlah di peringkat awal. So itu normal. Jangan kata, Allah Ustaz saya ni bodoh lah Ustaz. Saya tak boleh baca lah Ustaz. Tak betul. Kalau awal-awal lagi dah fresh. Bukan itu caranya. Sekarang ni saya nak bagi awak motivasi. Tapi awak terbalik pula awak jadi fresh. Jangan fresh. Bukan nak bagi fresh tu. Okay. So maknanya awak kena faham di mana awak berada sekarang. Okey, so sekarang jom kita bariskan petikan ini. Okey, lupa. Sebelum saya terlupa, petang ni kelas kelas PQS petang ni ada. Okey, jika ada masalah awak tanya dalam grup. Semua orang kena ada. Kita ada 2 grup WhatsApp. Satu grup bahasa Arab, satu grup PQS dengan PSI. Siapa yang belum ada kat situ, dia ambil 2 subjek ni, 3 subjek ni, BA, PQS, PSI. Tolong masuk dalam grup tersebut. Sebab ada apa masalah, kita boleh tanya dalam tu. Minggu lepas, ada kesilapan host dia terlupa benda tu. Jadi, Ustaz ada. Ustaz duk tunggu. Pelajar pun tunggu. Jadi, saya tak nak benda tu berlaku. Jadi, saya buat grup. Saya takut benda ni berlaku lagi lain kali. Ustaz Anwar sangat bagus mengajar. Saya memang dah tengok. Sebab tu kita pilih dia. Dan malam nanti kita ada PSI, Ustaz Zaki. Juga bagus mengajar. So, jangan lupa petang ni ya. PQS. Pukul berapa saya tak ingat. Pukul 2 lebih ke 3 lebih. Okey ya. Yang nak buku tadi tu boleh ni. Dan buku ni pun ada untuk pelajar-pelajar saya. Buku Tak Latih Tak Kukuh ni. Dia dibuka untuk pre-order. Untuk pre-order boleh saya bagi awak harga special. Harga asal dia RM25. Pre-order tak siap lagi tau. Tapi awak saya bagi RM15 sahaja untuk pelajar saya. Untuk pelajar kelas bahasa Arab je. Saya bagi awak RM15. Maknanya nak pre-order pun awak boleh cakap kat nombor kakak yang saya bagi tadi tu. Cakap kat dia saya kelas bahasa Arab. Sebenarnya saya sendiri pun tak cakap lagi kat kakak yang nombor tadi tu. Staff saya tu. Harga dia. Saya cakap kat awak dulu. Nanti lepas ni saya cakap kat dia. Untuk budak-budak saya sebagai harga special RM15 je. Buku Tak Latih Tak Kukuh. Buku cerita Nahu yang awal tadi itu kekalah RM20. Ni sebab buku ni pre-order. Okay. Unlimited time. Awak nak beli bila-bila masa pun awak dapat harga tu RM15 je. Untuk special pelajar kelas saya saja. Alright. Belajar luar RM25. Okay. Sekarang jom kita bariskan petikan ini pula. Sebenarnya masa kita ni dah nak habis. Dia gini sebenarnya. Sekarang ni saya guna link yang 50 minit. Pelajar-pelajar saya biasanya saya pakai link yang unlimited. Tapi sekarang link tu, saya ada link tu. Cuma di peringkat awal ni saya takut nak tukar link, takut nanti ada yang kepeningan. Salah masuk link, salah situ, salah sini kan. Itu yang saya tak tukar lagi lah. So kita terpaksa tamat 50 minit sahaja hari ini. 50 minit pada sahaja hari ini. Mungkin insyaAllah minggu depan ke bulan depan ke baru kita buat. Saya bagi link awak yang lebih lama lah. Bolehlah kita lajak-lajak sikit. Sekarang tak boleh lajak. 50 minit dia wassalam, tenganga. Habis dengan gitu. Okey, sekarang jom kita baca, cuba bariskan petikan ini. So tadilah saya dah baca tadi. So nanti awak bacalah dalam grup itu. Okey.
Sambil-sambil tu siapa nak tanya soalan? Ini mukadimah. Tapi dalam cerita Nahu pun memang macam ni. Buku cerita Nahu pun saya bagi mukadimah begini juga. Dia ni adalah latihan bagi buku cerita Nahu. Okey, tak apa. Kita tak payah laju-laju sangat. So, boleh tak sekarang ni kita dengar soalan ataupun siapa ada soalan ataupun nak bagi apa yang dia dapat pada hari ni. Silakan. Tak banyak hari ni, saya tak cerita banyak. Poin dia tak banyak. Ini tajuk Nahu ke Ustaz. Ini tajuk Nahu ke Ustaz. Bukan, belum lagi. Belum masuk lagi tajuk dia. Ustaz kalau belum masuk dalam grup WhatsApp tu, nak kena bagi tahu siapa. Macam mana nak bagi tahu siapa? Awak mesej kakak tadi jugalah nombor tu. Cakap nak masuk dalam grup WhatsApp. Ataupun awak mesej 013 360 3732. Okey. Mesej 360 3732. 013 360 3732. Mesej sekarang pun boleh. 013 360 3732. Okey. Mesej yang tu. Lagi, buku Tak Latih Takut Kutusan akan dibukukan bila Ustaz? Akan dibukukan bila? Dalam minggu ni kita start cetak. InsyaAllah minggu ni start cetak, maknanya dalam 2 minggu lagi siap kot. 2 minggu lagi siap. Dah boleh pre-order lah. Pre-order pun tanya nombor phone tadi juga. Okey, baik Ustaz. Lagi? Nak tanya soalan? Silakan. Saya seminggu pertama, minggu kedua ni saya tak nak laju sangat lagi. Sebab saya tahu awak daripada zero. Sebab saya nak mula dari zero. From zero to hero. Awak jangan bimbang. Ada orang nak terlalu laju. Ada orang nak slow sangat. Saya, insyaAllah saya tengah-tengah. Tak ada soalan Okey, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kelas kita akan tamat pukul 12. Jadi sambil-sambil tu kita tengok ni dulu. Dah selesai baca tafsir Ibn Katsir, jom kita baca kitab Sahih Bukhari pula. Baca Sahih Bukhari. So, aktiviti ni baca je lah. Cuba baca. Tu. Ni kita ambil satu bab daripada bab Sahih. Babu It'am. Babu It'am at-ta'am minal Islam. Tu dia. Okey. Cuba tengok kita ni macam mana. Okey, baca. Mudah ke senang baca tadi? Okey, kita ada 5 minit lagi. Siapa nak try baca yang ni? Saya tak nak bagi awak baca yang ada baris, yang tak ada baris ni. Siapa nak try? Baca daripada sini dulu. Daripada sini. Siapa nak try? Siapa nak feel, nak dapat feel. 5 minit lagi kalau kita akan tamat. Silakan. Siapa nak feel? Siapa nak try? Silakan. Siti Nur Ain nak try? Ifah Safiyah nak try? Boleh. Okey, jalan. Okey. Kaulahu babu wa manu wa fihi ma fil ladzi qablihi. Okey, siapa nak sambung? Sambung. Buka aja mic terus sambung. Masa tak banyak. Ini nak bagi awak feel baca kitab Arab. Qauluhu min Islam. Teruskan Nakib. Nakib lah, betul lah Nakib. Ayyuman khasal al-iman walahul walamma istidal al-smaf ala riyadah al-iman wa naqsana bihadis asy-syu'ab tatba' ma warad fil Quran. Okey. Lagi ada siapa nak baca lagi? Terima kasih Nakib. Nakib ni bagus lah, rajin. Okey, teruskan. Siapa pula nak sambung? Siapa nak feel? Saya bagi peluang ni. Sila. Fa'awradahu fi hadhil abwab tasriha wa talwiha wa tarjam huna biqawlihi it'am at-ta'am wa lam yakul al-islam khair kama fil ladzi qablihi isyara bi khatalaf al-maqamini wa ta'addadus su'alin kama sang qarah. Okey. Apa perasaan awak Amir sekarang awak baca?
Sedang juga macam tadi lah. Nakib, Nazif. Macam tadi jugalah. Macam tak ada. Bahasa dia. Siti Nur Ain. Rasa pelik sikit. Ha? Rasa pelik sikit. Rasa pelik kan? Awak baca awak sendiri pun rasa pelik, betul tak? Itu biasa, itu normal. Saya hanya nak bagi awak feel dan saya yakin semua orang dalam kelas kita ni pun akan rasa benda yang sama. Okey, kita ambil contoh lah, tak boleh nak semua orang kan. Okey. Tengok saya baca Kalau kira tamat kelas tu kira wassalam dah tu. Saya baca setakat mana dapat dia punya minit dia. Agak faham-faham lah tu. Qauluhu babun huwa munawwanun. Wa fihi ma warada fil ladhi qablahu. Qauluhu minal islami lil asili minal iman ay min khisalil iman. ولما استدل المصنف على زيادة الإيمان ونقصانه بحديث الشعب تتبع ما ورد في القرآن والسنن الصحيحة من بيانها فأورده في هذه الأبواب تصريحا وتلويحا. Okey. Agak-agak berapa peratus sama kita baca? Nakib, Putri Ain dan Siti Nur Ain dan juga siapa tadi? Amir. Berapa persen sama? Antara 15-20 yang tu lah. Okey. 15-20 okey. So, itu kita baca dua kitab je hari ni. Nak bagi contoh bahawasanya okey, maknanya memang itu itu normal di peringkat awal. Tapi awak tengok bila awak dah habis nanti, di akhir buku Tak Latih Tak Kukuh ni, kita akan ulang balik soalan ni dan awak akan baca dengan betul. Akhir sekali muka surat last. Soalan sekali. So menunjukkan apa objektif daripada buku ini dan juga buku cerita Nahu adalah untuk ajar belajar teknik yang betul, belajar Nahu dan Saraf dan bahasa Arab secara am. InsyaAllah awak akan dapat. Yang penting jangan apa? Yang penting bertindak mengikut arahan, jangan ponteng kelas. Itu yang penting sekali. Okey. Tu dia kata apa? Senang tak? Senang tak tu? Dia buku ni santai-santai je. Mudah ke senang baca dua teks tadi? Cuba kita ambil secoek daripada teks ini dan bariskan. Ada